Okay, hai semua, nama saya Sista dan hari ini mari kita belajar tentang pemakanan dan kepentingan pemakanan kepada kesihatan. Okay, akan spirulina dalam sepanjang hayat umur saya. Okay, dan hari ini kita nak tahu apakah nutrisi-nutrisi yang kita perlukan dalam aktiviti harian kita dalam sepanjang hayat umur saya untuk supaya kita dapat membesar dengan baik, dengan khasiat, dengan sihat. Okay. Okey, untuk kumpulan umur yang berbeza, untuk orang berbeza, kita perlukan makanan-makanan, kita perlukan nutrisi-nutrisi yang berbeza. Okey, dan kekurangan nutrisi akan menjejaskan operasi kita. Kita perlukanlah nutrisi-nutrisi yang cukup supaya kita dapatkan badan yang sihat. Okey, dan hari ini kita nak berkongsilah, kita akan membagi tahu anda apakah nutrisi-nutrisi yang kita memang perlukan sepanjang hayat umur saya, dan apakah Alkaline Spirulina dan kenapakah Alkaline Spirulina ini sangat penting dalam pandemik ini, dalam masa ini, dari masa ke masa, harap boleh membantu semua orang membesar dengan sihat dan gembira. Okey, jadi yang pertama, marilah kita memahami manfaat pemakanan untuk kumpulan umur yang berbeza. Sebab masa kita dekat kumpulan umur yang berbeza, kita perlukanlah fungsi-fungsi ataupun kita perlukan nutrisi-nutrisi yang berbeza. Okey, dia merupakan elemen asas untuk mengekalkan kehidupan sel kita. Jadi kita tidak boleh mengalami kekurangan nutrisi. Okey. Contohnya bayi yang baru lahir ni, yang baru membesar dan dia perlukan nutrisi untuk pertumbuhan perkembangan sel kita. Meningkatkan aktiviti fizikal akan meningkatkan keperluan pemakanan kanak-kanak, dan mereka terutamanya perlu mengambil lebih banyak makanan yang boleh membekalkan tenaga kaloris dan mengalahkan perkembangan lengkap mereka. Okey, pertumbuhan dan perkembangan orang dewasa hampir mencapai had. Tetapi, tubuh masih memerlukan nutrisi yang cukupi untuk mengekalkan pembaharuan dan perbaikan sel setiap hari. Dan sudah tentulah bahawa kita memerlukan nutrisi untuk mengekalkan dan mengawal fungsi setiap organ. Untuk warga emas pun mesti kena ada nutrisi yang cukup untuk membantu perbaikan dan pencernaan semula badan. Okey, dan sekarang kita tengok, yang paling penting untuk bayi ialah dalam 2 tahun pertama selepas dilahirkan. Okey, ini adalah masa keemasan untuk pertumbuhan bayi. Okey, dan dia tidak dapat mengejar kata pertumbuhan orang biasa. Jadi dalam 2 tahun pertama ini memang sangat penting. Dia akan memutuskan bayi struktur badan bayi ini, dia akan menyebabkan apakah kesihatan bayi ini selepas 2 tahun ini. Jadi 2 tahun ini pertama ini memang sangat-sangat penting. Okey. Jadi bayi memerlukan bekalan nutrien yang lengkap dan seimbang untuk mewujudkan perkembangan badan yang sihat. Okey. Jadi contohnya kalsium. Kalsium boleh membantu pertumbuhan tulang dan gigi untuk menentukan perkembangan fizikal bayi. Okey, termasuk ciri-ciri ketinggian dia dan ketahanan fizikal dia. Okey. Dan selain itu lemak sangat penting juga untuk perkembangan dan penyelenggaraan otak. Kita perlukan asid lemak, sebenarnya kita perlukan lemak, fats, untuk menggalakkan perlindungan organ dan mengekalkan kesihatan kulit dan rambut. Contohnya asid folik juga. Unsur utama pembahagian sel. Kekurangan asid folik ini akan melambatkan kadar pertumbuhan dan membawa kesan yang mendalam. Jadi sebaik sahaja anda memasuki tempoh kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan masih berada di keadaan puncak. Jadi peningkatan aktiviti akan meningkatkan bekalan nutrien badan. Jadi peningkatan aktiviti ini juga membawa kepada penggunaan nutrien yang lebih cepat.
Jadi kanak-kanak memerlukan suplemen pemakanan yang lebih cepat dan seimbang. Mereka selalu memerlukan lagi banyak nutrien dari masa ke masa. Okey, maksudnya semasa mereka bertumbuh, aktiviti harian mereka bertambah, mereka perlukan lagi banyak amount nutrien. Jadi, kanak-kanak yang sedang membesar memerlukan pelbagai nutrien untuk membantu fungsi normal badan mereka. Antaranya, protein. Protein adalah elemen asas untuk pertumbuhan sel, untuk perbaikan dan penciptaan. Okey, untuk dia bantu dia masa dia pembelajaran dia, peringatan dia. Kalau kekurangan protein akan mempengaruhi perkembangan intelek IQ dan IQ, EQ dan IQ. Okey, dan kalsium boleh membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Tulang ya, bone tulang. Ini merupakan elemen yang sangat diperlukan untuk pelatihan kejugaan fizikal mereka. Kalau tak cukup kalsium, mereka tak dapat gunakan tenaga terbaik badan dengan berkesan. Tak dapat menggunakan tenaga yang baiklah. Okey. Sebab kalau tak cukup kalsium, memang tulang dia akan tak dapat fungsi dengan normal. Okey. Dan dia tak dapat bantu sistem pencernaan. Okey. Jadi banyak nutrisi lah, semua ini kalsium, fat, iron, fiber, karbohidrat ini semua karbohidrat semua dia pun perlukan. Okey. Dan inilah 6 elemen penting yang kanak-kanak perlukan. Okey. Seterusnya, tujuan utama orang dewasa memerlukan nutrisi adalah untuk menyekalkan fungsi normal badan, mengekalkan fungsi badan kita dan memastikan badan mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan aktiviti harian. Okey. Jadi, cabaran kita termasuklah tekanan kerja, kita ada masalah keluarga dan sosial, kita ada faktor persekitaran dan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minum arak. Ini adalah cabaran-cabaran, okey, yang kita perlukan mengisi balik nutrisi dalam badan kita. Cabaran yang dalaman, intrinsik yang dalaman termasuklah macam fungsi badan kita menurun, peningkatan toksin, metabolisme yang tak normal, tak biasa, penyerapan yang perlahan dan kelemahan. Jadilah orang dewasa memerlukan lagi banyak nutrisi untuk mencapai perlindungan fizikal yang menyeluruh. Okey, lagi pun pada masa ini banyak kesihatan kronik dan akut turut hadirlah. Okey, dan kita kena makan banyak antibiotik, bukan antibiotik, sorry. Kita kena makan banyak antigen untuk memastikan badan kita selalu di keadaan yang sihat. Okey, sebab kalau kita kurang bahan antioksidan ini, badan kita akan cepat, sel-sel kita akan cepat lumpuh, sel-sel kita akan cepat jadi tak semangat, akan tak dapat diperbarui. Jadi kita kena makan banyak antioksidan. Yes, betul, Phil. Okey, dan kita kena makan protein yang berkualiti. Dekat pasaran ini kita ada banyak protein yang berbeza-beza, tapi protein yang berkualiti ini memudahkan penyerapan badan. Jadi kalau kita tak ada tabiat untuk menjaga kesihatan semasa muda, okey, masalah kesihatan akan mudah berlaku pada usia tua. Sebab kalau kita tak jaga pada masa remaja, pada masa tua kita akan jadi sakit. Sakit dengan senanglah sebab badan kita tak kuat, tubuh badan kita tak kuat. Okey. Jadi kita kena tahu apakah cara-cara untuk menguruskan kesihatan kita pada masa muda. Jadilah untuk memudahkan kita pada masa tua. Okey, kita kena selalu ada protein, pastikan protein, kalsium, vitamin D seperti zinc, besi, semua ini mesti kena selalu dikekalkan. Kena dikekalkan untuk kesihatan badan kita. Dan kita semua tahu, kita semua tahu apakah kepentingan diet, apakah kebebayan pemakanan adalah elemen asas untuk kesihatan. Tapi untuk pengambilan pelbagai khasiat, bolehkah kita semua memilikinya? Setiap orang, seterusnya setiap orang mempunyai konsep pengambilan nutrisi yang berbeza. Kita perlukan fungsi-fungsi ataupun kita perlukan nutrisi-nutrisi yang berbeza. Jadi kita kena ikut keperluan kita sendiri dan bukan semata-matanya ikut cadangan orang lain.
Kita kena tahu apakah masalah badan kita dan kita kena tahu apakah makanan yang seimbang untuk setiap hari dalam harian kita. Okey, macam untuk kanak-kanak kecil mungkin untuk kanak-kanak mereka tak suka makan sayur-sayur, mungkin mereka tak suka minum susu. Jadi kena tengoklah apa yang mereka kurangkan. Adakah mereka kurang fiber? Adakah mereka kurang dengan protein? Jadi kita kena selalu untuk awasi apakah cabaran yang kita ada dalam kehidupan. Okey. Dan untuk orang dewasa ni memang mereka mungkin akan tak dapat makanan yang seimbang sebab kita bekerja, lokasi tempat kerja kita menentukan apa yang kita akan makan. Takkanlah kita bekerja dekat Subang, kita nak pergi Shah Alam untuk makan petang kan. Mestilah kita makan dekat Subang kan. Ini ya contohnya. Jadi Subang ni apa yang ada kita boleh makan dekat Subang ni menentukanlah nutrisi kita. Jadi kita kena selalu tengok apakah yang kita sesuai untuk makan. Okey, banyak faktor lah. Jadi memandangkan masa kini banyak orang tak dapat capai nutrisi yang dalam tahap baik. Okey, jadi kita perlukan lakukan spirulina untuk mengisi balik nutrisi yang cukupi untuk setiap hari kita. Dia boleh mengurangkan risiko dapat penyakit dan meningkatkan sistem imun badan kita. Okey. Dan hari ini kita nak mencadangkan anda tentang alkaline spirulina. Dan mengapakah kita perlukan alkaline spirulina? Apakah nilai, apakah value dia yang dibawa oleh dia kepada badan kita? Marilah kita lihat charter ini. Anda boleh tahulah bahawa walaupun sebutir kecil, walaupun alkaline spirulina ini yang kecil, yang macam jari, tak sampai besar macam jari pun, dia ada nutrisi yang kaya, yang seimbang, yang memang best untuk badan-badan kita. Dia bukan sahaja ada protein, dia juga ada banyak macam beta karotin. Dia ada banyak nutrisi yang boleh diserap dengan mudah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel kita. Sebab hari ini kalau kita makan nutrisi yang tak senang untuk diserap, memang kita punya badan akan tak dapat value, nilai kesihatan dia. Kita makan banyak tapi tak dapat apa-apa pun. Maksudnya tak dapat apa-apalah. Dan alkaline spirulina ada banyak nutrisi yang berpekatan tinggi yang diperlukan oleh badan kita dan meningkatkan kadar pemulihan badan kita. Okey, berbandingan dengan diet harian, kita boleh menambahkan tenaga, kita boleh menambahkan kekuatan fizikal dengan cara yang santai. Okey. Dan kita perlukanlah semua nutrisi asas ini dalam setiap hari kita. Sebelum kita timbul sebarang masalah kesihatan anda dan saya, mungkin kita lupa kepentingan penjagaan kesihatan. Walau bagaimanapun, kita kena selalulah menjaga kesihatan kita sebelum dia muncul, sebelum penyakit muncul, sebelum barang yang tak baik muncul. Jadi kita akan mencadangkan anda untuk makan alkaline spirulina ni sebab dia memang sangat convenient, sangat senang untuk kita dapatkan seluruh mikronutrien yang kita perlukan. Tak yalah makan suplemen yang berbeza-beza, tapi makan alkaline spirulina sahaja dia memang membekalkan nutrisi yang cukupi untuk setiap hari kita. Okey. Dan dia ada banyak lah yang anda boleh nampak dalam chart nutritional facts dia. Okey. Dan kita kena selalu memilih suplemen yang baik, yang betul. Bukan sahaja sekadang-kadang ikut apa orang kata, tapi kita mengikut keperluan badan kita. Dan alkaline spirulina ini dia memang best selama 27 tahun ini. Dia terkenal, semua orang di mana-mana dunia pun kenal dia di makanan superfood. Sebab apa tahu? Sebab orang kata dia memang menyempurna, dia memang menyeluruh. Makan saja dan sangat senang kita boleh dapat hampir semua lah, bukan semua lah, Elton kata hampir semua ya. Hampir semua nutrisi yang kita boleh dapat. Dan saya haraplah perkongsian saya pada hari ini dapat membantu anda, dan thank you semua, thank you.